Okey, saya harap semua rakan-rakan sudah bersedia untuk bersama-sama untuk melihat dan, mengetahui, apa yang ada dalam Biosonic. Okey, dalam kita punya My Billboard. Okey, saya Cikgu Siti Nurhaliza binti Kosnan daripada SMK Sekota Paluh, Keluang Johor, merupakan jurulatih program latihan profesional Biosnik dan juga moderator anda pada malam ini. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada semua rakan-rakan guru ke bengkel tahap graduate yang dibawa khas oleh Biosonic Malaysia. Sebelum saya pergi lanjut, saya memperkenalkan kru dan juga penceramah untuk malam ini. Yang pertama, Cikgu Ho Sing Lin daripada PPD Keluang Johor. Salam Kemudian berkata tangan semua. Apa khabar? okey. Seterusnya, yang kedua, kru kita yang kedua iaitu Cikgu Nur Ain Nakuyah binti Ruslan daripada SK Batu Berendam. Hai semua. Seterusnya adalah Cikgu Hema Rani Munisami daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indahpura Kulai Johor. Selamat datang semua. Dan akhir sekali adalah Cikgu Intan Rosmin binti Abdul Aziz daripada Sekolah SK Sacred Heart Melaka. Okay, hai semua, selamat malam. Okey, harap semua dah bersedia. Dah boleh kita mulakan? Rakan-rakan boleh respon? Dah bersedia? Sudah, boleh-boleh. Boleh Okey. Jadi, sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan rakan-rakan semua untuk untuk mendaftar akaun My Viewboard, kemudian isi Google Form level graduate, maklumat diri masing-masing, pastikan lengkap dan tepat. Kemudian pastikan juga rakan-rakan telah masuk ke dalam grup PLC yang betul. Okey, cikgu pastikan cikgu grup PLC kalau grup 1 masuk K1, masuk kalau cikgu PLC adalah grup 2, pastikan rakan-rakan semua masuk grup K2. Okey, kita ada kita ada 6 grup, jadi pastikan cikgu masuk semua sekali grup mengikut grup yang betul. Okey, jadi kemudian rakan-rakan juga diingatkan untuk menyiapkan tugasan task masing-masing dalam Google Sheet yang disediakan. Cikgu kena tengok, cikgu tengok progress cikgu masukkan sampai mana. Okey, dan juga rakan-rakan juga diingatkan bahawa tarikh ujian graduate adalah pada 18/3/2024. Jadi, sebelum tarikh ini, semua JU yang terdapat dalam grup masing-masing akan membuat PLC selepas bengkel malam ini. Jadi, saya ulang lagi sekali kepada rakan-rakan untuk masuk menyertai grup PLC yang betul dan ikut tarikh yang betul untuk PLC untuk ulang kaji sebelum ujian graduate yang akan dilaksanakan pada 18/3/2024 tahun ini. Ada masalah tak rakan-rakan guru? Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, kita akan mulakan bengkel yang pertama berkaitan dengan My Viewboard kita yang bersama dengan rakan guru JU yang pertama iaitu Cikgu Intan Rosmin binti Abdul Aziz. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, diharap semua mendengar suara saya. Kalau tak dengar, jawab kosong. Kalau dengar, jawab 1. Okey, sebab mungkin sekarang ni keadaan kita cuaca tak mengizinkan dekat tempat saya sendiri tengah hujan lebat. Baru lagi hujan lebat ni.
Saya takut ni lah suara kita sayup-sayup je kan. Okey. Untuk bengkel malam ni, saya akan memberi taklimat kepada anda semua yang akan mengambil sijil graduate. Okey, ada 5 ke 6 kumpulan Cikgu Salwa? 5 kumpulan ke 6 kumpulan yang untuk bahasa Melayu ni? Bahasa Okey, Melayu 5. 5 kumpulan. Kita bergabung bersama sebab kita nak jimat masa sebab nanti mengganggu kita punya waktu puasa Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Intan Roazmi binti Abdul Aziz. Seperti mana yang Cikgu Salwa tadi dah beritahu, saya dari SK Sekerahat Melaka. Okey, saya merupakan guru pemulihan khas. Okey, untuk My View Board ni sangat bergunalah untuk murid-murid saya sebab kita belajar secara interaktif. Dan murid saya suka. Kalau nak lukis-lukis, nak tulis-tulis, nak warna-warna, dia sukalah guna My View Board ni kan. Okey, sebab kalau kita guna tools lain, tak ada yang macam all in one macam My View Board ni lah. Semuanya lengkap kat dalam kita punya board ni, canvas ni Okey, next. Okey, seperti mana yang saya beritahu tadi, kita akan perkenalkan tentang alatan yang ada dalam My View Board, whiteboard ni. Okey, kita panggil ini canvas. Okey, ViewSonic Originals. Okey, kita akan perkenalkan macam mana ViewSonic Original ni diambil kat mana semua Okey, next. Okey, kita takut nanti kan dia ambil masa yang lama, dia akan jadi hang Okey, saya laju-laju sikit. Jika ada masalah, cikgu-cikgu semua boleh terus tulis dekat dalam kita punya message Dan kita ramai JU dekat sini, dia boleh jawab. Kalau saya perasan, kita boleh terus jawab secara ni lah, atas talian macam ni lah. Okey, My View Board ni merupakan papan all-in-one. Di mana kita boleh nampak ada main toolbar, nanti kita jumpa annotator, ada annotator yang hebat. Macam-macam jenis annotator nanti yang kita akan jumpa. Dan ada juga cikgu yang dah explore benda ni dan dia tahulah gunakan sikit-sikit guna secara ni lah sendiri Okey, merupakan juga bahan pengajaran. Cikgu gunakan bahan pengajaran untuk murid-murid cikgu nanti. Okey, disebabkan nanti kita untuk minggu pertama nanti kita KPM telah galakkan kita menggunakan PDPC berasaskan fun learning. Jadi My View Board ni adalah alternatif kita yang terbaik lah untuk kita gunakan untuk pengajaran kita yang minggu pertama akan datang ni. Sebab kita dah bergabung dengan satu hari je sekolah untuk Negeri Melaka, satu hari sekolah, lepas tu cuti. Lepas tu kita terus puasa. Kita awal Ramadan kita dah cuti. Ada beberapa negeri saja dah cuti Untuk hari Selasa tu kita dah cuti, lepas tu puasa. So jadi My View Board ni dah mengambil tempat lah. Macam kita dah gunakan My View Board ni untuk murid-murid kita interaktif di dalam kelas ataupun boleh juga untuk program-program tertentu Ini bukan untuk PDPC je. Apa-apa je untuk present kalau bukan cikgu ataupun dia ada speaker, kita boleh gunakan My View Board ni sebagai papan kita. Selain menggunakan slide-slide yang ada lah. Kita gunakan My View Board. Ini alternatif lain lah. Okey. My View Board boleh juga sebagai interaktif interaktif aktiviti kita gunakan. Murid-murid boleh tulis, boleh buat apa saja aktiviti, macam-macam aktiviti yang menarik. Siapa yang pernah masuk bengkel kita secara online yang ada grup-grup kita tu, dapat tengoklah macam mana berlakunya pembelajaran secara interaktif dengan yang kita perkenalkan lah. Okey, boleh juga merakam, merakam video PDPC kita. Okey, kita boleh screen recorder dan sebagainya. Kita boleh pass out atau share dengan kita punya student, share dengan kita punya audience ataupun kita punya rakan-rakan klik punya kat sekolah. Kita boleh share. Kita rakam, kita boleh share. Free je. Okey. Boleh guna ni selain apa alternatif lain yang kita boleh rakam video. Ada yang macam kadang ada limited dekat My View Board kita boleh rakam juga. Kita boleh screen recorder juga menggunakan My View Board. Okay, next. Okay,
Saya harap semua dekat dalam tepi bengkel ni, okay, dah sign in. Okay, sign in atau sign up. Kita tekan macam ni dekat atas ni, dekat skrin sekarang. Kita kalau belum sign up, kita tekan try now tu. Okay, try now. Lepas tu, kita boleh pergi. Ada 3 alternatif kat situ. Boleh guna Google, boleh guna Microsoft, boleh guna Apple. Kita sign in guna kita punya ni lah. Macam saya sendiri, saya sign up menggunakan saya punya account MOE lah. MOE. Lepas tu guna yang panjang kan? G apa benda tu. Okay. Boleh gunalah. Jadi kita sign in, sign up gunakan Google tu. Okay, lepas tu kita sign in, masukkan. Bila kita dah sign in, gunakan MyViewBot secara online. Ni online. Dan kita perlu download. Download kita punya ni lah. Download ni, download for Windows. Biasanya MyViewBot ni untuk Windows 10 ke atas lah. Biasanya sekarang ni sebab kita dah ke arah digital kan. Mestilah cikgu-cikgu ni punya komputer atau laptop pun dah canggih. Kita punya ni mestilah Windows 10 ke atas. Sekarang dah keluar Windows 11, Windows 12 yang akan datang ni. Okay, sekarang mestilah Windows 10 ke atas. Okay, next. Okay, selepas kita install, kita runkan ni, kita runkan kita punya MyViewBot dekat dalam kita punya window ataupun kita desktop, laptop dan sebagainya, kita boleh tekan tu ikon MyViewBot. MyViewBot whiteboard tu. Okay, MyViewBot whiteboard. Selepas tu, cikgu boleh tengok dekat bawah sekali sebelah kanan tu, ada sign in. Sign in, kita gunalah email yang kita guna tadi. Kita dah sign up. Okay, ataupun sign in guna online tadi, kita gunakan untuk sign in dekat dalam kita punya MyViewBot window ni lah. Okay, cikgu boleh gunakan secara offline, maksudnya cikgu tak payah sign in pun boleh. Tapi dia punya limited untuk 5 slide sahaja. Limited untuk 5 slide sahaja. Kalau cikgu gunakan sign in kat bawah tu, dia ada boleh tekan ikon bawah tu lah. Boleh guna Google, Microsoft dengan Apple ataupun ada lagi kita boleh scan QR code. Okey, cikgu gunakan macam saya guna Google, kita boleh tekan Google terus dia macam synchronize lah kita punya online. Okey, dia boleh buat nanti pilihan ataupun kita boleh sign in guna kita punya account yang kita dah gunakan online. Okey, bila kita dah sign in, jadi kita boleh guna slide tu unlimited lah. Kalau nak gunakan tak nak sign in, dia limited untuk 5 slide sahaja. Okay, jadinya better kita sign in lah. Kita boleh guna unlimited. Okay, next. Okay, ni macam saya beritahu tadi, kita sign in, nama papan putih kita, kat ni nanti saya beritahu. Okay, ni saya dah beritahu tadi, maksimum 5 pages kalau kita tak sign in. Kalau kita sign in, unlimited page. Okay. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok sekali kalau nak buat secara ni, nak tengok macam mana kita punya MyViewBot. Cikgu yang dah install boleh tengok MyViewBot tu. Okay, cikgu tengok dekat dalam MyViewBot kita punya papan ni. Dekat atas sekali sebelah kiri ada nama. Ada nama kita punya MyViewBot. Kalau kita macam saya gunakan akaun MOE, kita boleh tukar. Kita boleh tukar dekat setting, dekat kita punya account setting lah. Account setting dekat sebelah kanan, dekat dalam online nanti, sebelah kanan. Yang ada gambar, kalau cikgu dah upload gambar. Lepas tu ada account setting, kita boleh edit kita punya papan kita punya account. Kita punya nama lah, kita boleh edit. Tak adalah nama kita nanti jadi panjang G apa benda tu kan. Jadi kalau audience kita ataupun murid kita nak participate, dia boleh nampak lah account Cikgu Nakuya. Account apalah yang kalau cikgu setting nama siapa. Kalau cikgu tak edit, nama tu akan default. Yang cikgu tak edit tu. Kalau macam account MOE, dia akan keluar lah G something tu kan. Yang ada 8 nombor tu, @moe-dl.edu.my yang panjang tu. Okay, kalau cikgu tak edit.
Kalau cikgu edit, cikgu tukarlah. Macam saya tukarkan kepada Teacher Intan 769. Jadi kita nampak sebelah kiri atas sekali itu adalah nama akaun MyVBot cikgu Okey, seterusnya okey. Dekat dalam kita punya MyVBot, okey, kita ada main toolbar. Biasanya dia ada dia letak kat bawah. Tapi dulu kita boleh drag. Dia ada drag capture, drag tools tu yang macam ada anak panah ada 4 tu. Sekarang dah tak keluar lagi untuk yang kalau dah upgrade ataupun dah update, benda ni dah tak keluar lagi untuk ni. Kita tekan je dekat screen kita nanti, dia akan keluar macam ada anak panah untuk ke kanan, ke kiri, dia boleh pergi atas, dia boleh pergi bawah, dia boleh pergi kanan, boleh pergi kiri. Jadi kita tak payah nak pakai drag punya ni lah yang ada anak panah tu. Anak panah tu untuk bawa dia ke kanan, ke kiri. Kadang-kadang ada tulisan tertutup kan. Kita nak bawa dia ke kanan, kita nak ke atas. Sekarang kita just klik je. Kita kena update lah. Sebab dia kadang-kadang dia request kita nak update ke tidak. Kalau nak update, kita tekan yes. Kalau tak, kita stay lah. Macam tu je kan. Sebab update macam-macam yang akan ada dekat dalam kita punya tools yang baru ni akan keluar lah, muncul. Okey, untuk yang pertama main toolbar ni macam-macam ada yang keluar. Suara saya putus-putus ke? Ke gambar putus-putus? Sebab saya tengok dekat skrin ada tulis dekat. Okey. Okey. Mungkin lain cikgu saya risau juga. Saya dah gunakan macam-macam ni. Siap aircon untuk laptop. Supaya takut lag Okey. Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau tak jelas, cikgu beritahu sebab saya boleh ulang. Okey, untuk main toolbar ni, untuk yang pertama sekali yang warna biru tu, cikgu boleh switch. Switch between window and kita punya window dekat dalam kita punya canvas tu boleh kita guna untuk dalam canvas punya ataupun kita boleh keluar. Untuk dia boleh keluar daripada canvas. Kita boleh contoh kalau kita nak tulis kat atas desktop kita, kalau nak tulis kat atas desktop kita, kita boleh switch. Tekan warna biru tu, dia akan keluar gambar macam dekat kita punya nama papan tu tadi, dekat belah kanan tu. Dia punya simbol tu macam tu. Dia akan keluar. Cikgu boleh tulis dekat atas skrin atau desktop cikgu. Dekat kita punya monitor. Kita boleh tulis kat atas tu. Dia keluar. Kita boleh bawa kita punya MyVBot punya ni, tools ni. Yang pertama ni, kita boleh bawa ke web, online, kita boleh bawa keluar ke kita punya desktop dan sebagainya. Okay, kita boleh switch lah, tekan. Okay, cikgu boleh follow saya follow kalau sambil-sambil cikgu tu, cikgu boleh buka, kita boleh ni lah, buka dan try lah Okay, untuk yang kedua tu ada gambar orang tu kan. Untuk wireless presentation, cikgu gunalah untuk wireless presentation ni. Cikgu boleh terima, dia boleh untuk paparan murid atau audiens kita ataupun untuk kita saja untuk terima, dan sebagainya lah. Untuk yang nombor 2. Untuk nombor 3, cikgu boleh capture screen macam screenshot lah. Kalau ada screen yang boleh screenshot kan, kita boleh tekan ada kat bawah tu, ada kita tekan window punya ni, ada apa? Ada macam kita punya shortcut key untuk kita buat screenshot ataupun dekat dalam kita punya MyVBot pun kita boleh buat screenshot. Dia ada 3 alternatif kat situ. Cikgu Rafia boleh share tak macam mana ni? Share sikit macam mana screenshot tu. Boleh tak? Kalau tak boleh, kita takut lain juga ni. Okey, yang pertama tu kita full kita punya screen lah, entire screen. Okay, entire screen, screenshot untuk entire screen. Yang kedua tadi yang macam ada lekuk-lekuk tu, okay, entire screen dia nampaklah semua screen, di screenshot semua. Cikgu ambil gambar, kalau lambat sangat ni kita pakai MyVBot pun boleh juga. Okay, yang kedua tu dia freehand lah, kita boleh screenshot, kita boleh buat bentuk apa. Contoh cikgu nak screenshot gambar yang berbentuk bulat ke kan, bolehlah screenshot. Okay, yang ketiga untuk certain area. Okay, certain area
Kalau cikgu nak screenshot certain area, ada certain yang cikgu nak screenshot, cikgu screenshot jam tu. Okay, ada screenshot alternatif. Okay, yang untuk yang keempat tu adalah recording. Recording tu ada dua. Satu untuk stream ni. Satu lagi untuk kita punya screen recording. Dan akhir sekali yang macam bentuk telefon, yang gagang telefon tu adalah untuk audio recording. Audio sajalah. Okey, setakat ni boleh ikut untuk capture. Yang kalau cikgu masih jumpa lagi yang ada untuk yang drag ni, yang ada macam arrow tu, cikgu boleh guna tu arrow untuk drag cikgu punya main toolbar ni. Dia akan bergerak ke kanan ke kiri. Kalau kita update, dia masih ada lagi lah. Kalau dah update, yang ni tak ada. Yang untuk kita punya yang ada arrow 4 penjuru ni dia tak ada. Dia keluar dekat skrin kita pula. Dia keluar, kita klik kat sini, dia akan pergi sini. Okey. Kalau kita klik ke kanan, dia akan pergi ke kanan. Kita punya main toolbar dia akan bergerak. Okey, kalau kita pergi atas, dia akan pergi ke atas. Okey. Selepas tu ada magic box. Dia apa yang paling menarik ni magic box lah. Sebab magic box ni macam-macam. Macam-macam ada. Kalau cikgu tengok masa bengkel lah itu, ada yang guna dice. Kita gunakan dice, kita guna pembaris, kita guna macam-macam kat dalam ni, kita boleh guna kantar. Okey, boleh tunjukkan sikit? Boleh tunjukkan sikit tak Cikgu Ain? Macam mana kita punya magic box? Saya cuba Cikgu Intan. Okey, cuba. Boleh nampak? Magic box dalam magic box ni ada sticky note Untuk yang pertama tu ada sticky note. Sticky note tu kita boleh bagi note lah kat student kita, kita ambil, kita drag dan kita letak dekat dalam kita punya ni lah. Kita punya PDPC punya ni lah. Kita butuh dia arahan ke ataupun ada note kecil kan. Sticky note ada dalam 4 warna macam tu. Okey, yang untuk yang kedua tu lah ada matte tools ada 4 warna. Okey. Okey, yang matte tools ni ada macam-macam. Okey, ada macam-macam. Ada jam tu. Jam tu kalau kita drag, dia akan keluar jam. Kita boleh setting jam tu. Jam tu biasanya kalau cikgu jaga peperiksaan kan. Kadang kita nak kena bawa jam kan dalam dewan kan. Kita guna MyViewBoard je. Kita guna MyViewBoard, ada jam dekat dalam tu. Skrin besar keluar. Jam tu besar skrin juga. Okey, jam tu kita boleh setting juga kalau kita nak ajar jam. Murid, kita ajar jam. Okay, sebab dia akan keluar, nanti bila kita drag, dia akan keluar setting untuk jam waktu yang sama Contoh sekarang 8.23 kan. Nanti bila jam tu, bila kita drag, dia akan 8.23. Kalau cikgu yang ajar jam, ni kelebihan untuk cikgu-cikgu matematik lah. Dan sains boleh guna. Sekarang kan kita guna STEM kan. Okay, banyaklah tools ni kita boleh guna. Okey, untuk yang ikon yang kedua tu, jam Rendix. Rendix ni macam kita boleh guna untuk countdown, untuk time, untuk kita nak kira macam countdown lah. Macam biasanya macam kalau kita buat quiz ke dalam beberapa minit dia ada ni. Dia ada countdown dengan kita boleh count out, count up. Jam yang kedua. Okey. Okey, yang ketiga ialah ruler Cikgu Ain pun takut nak guna, takut dia nantikan dia hang. kita risau. Okey, kita takut nak guna tu nanti kan tiba-tiba dia ni. Tiba-tiba kan hang lah. Okey, untuk ruler ni kita tak payahlah nak suruh murid kita, semua kita dah interaktif dan murid-murid ni akan boleh fokus dekat skrin kita. Ruler ada, kita ada trigonometri ada, kita ada jangka lukis, kalkulator. Untuk sekolah menengah bolehlah guna kalkulator ni kan. Okey, kita ada koordinat, kita ada kompas, kita ada dice tu. Okey, dice tu kalau cikgu explore macam-macam gambar yang kita boleh masukkan. Okey, lepas tu kita ada okey, dice tu kita boleh tukar dia. Kita nak besarkan pun boleh besar skrin pun boleh. Dice tu. Okey, kita boleh tambah, kita boleh duplicate dice ni berbanyak kita nak. Okey. Kita boleh tukarkan gambar, tukarkan warna. Okey, ni tukar warna.
Kita boleh tukar gambar. Nanti cikgu belajar juga macam mana nak tukar gambar. Ini dia domino kan. Gambar 1, 2, 3 macam tu. Nanti cikgu yang ajar sains ke apa benda kan. Ni ABC. Kalau gambar pun boleh tukar. Apa-apalah suku kata ke boleh tukar juga. Gambar kita ni ubah. Murid teka suku kata macam tu. Teka perkataan. Okay, apa perkataan yang boleh dengan huruf C? Contoh macam ni lah, Daesh ni kan. Dia akan secara rawak, dia akan berhenti lah. Okay, lepas tu ada kanta pembesar juga. Kanta pembesar ni untuk murid fokus kan. Kalau dalam subjek sains, kita boleh gunakan kanta pembesar ni untuk fokus certain image. Ataupun boleh juga untuk bahasa Melayu pun boleh guna juga. Kadang-kadang murid ni kita boleh fokuskan gambar tu. Jadi murid ni kan dia visual learning kan. Dia boleh fokus apa benda yang kita tunjuk tu dia boleh pandang Ni antara fun learning yang kita boleh belajar dan kita boleh guna. Okay, kita nampak macam matematik dengan sains boleh guna kan. Kalau bahasa Melayu pun boleh guna juga. Bahasa Melayu boleh guna, subjek bahasa Arab pun ada cikgu guna. Okay, subjek-subjek lain dia gunalah. Kita boleh explore benda ni. Kata pembesar ni kalau cikgu yang guna untuk lapisan kulit kan, kita nak tunjukkan macam mana kan. Kita tak adalah gunakan mikroskop. Kita boleh gunakan tabung besar. Kita boleh adjust dia punya kebesaran banyak mana. Dan kita boleh adjust dia punya kanta tu besar mana. Okey, seterusnya kita ada ada light ni. Kita boleh fokus light ni. Light fokus light ni kita boleh fokuskan. Murid ni kadang-kadang bila kita buat dekat depan baru dia nak fokuskan. Kita tulis-tulis dia tak ni lah. Sebab dalam chalk and talk ataupun kita pakai whiteboard marker pun kadang-kadang dia tak fokus. Benda-benda macam ni boleh lah. Murid-murid ni menumpukan apa yang kita ajar lah. Okey, last kali ni dia macam bidai. Ada cikgu guna bidai ni untuk menutup ataupun kita macam hiding something kat background kita lah. Lepas tu kita boleh adjust kita punya bidai ni. Nak besar ke, kita boleh adjust nak besar kecil sikit, nak besar untuk whole screen pun boleh. Okey. Okey, habis dekat maths tu. Dekat yang dekat main toolbar ni, cikgu boleh tengok lagi dekat sini ada yang warna kuning tu, file management. Ada pelbagai kita punya ikon dekat situ. Cikgu boleh open new slide. Okay, kalau cikgu nak new slide maknanya new canvas lah. Okay, ada cikgu dah cuba. Okay, dah cuba dan seronok. Memang best. Kalau cikgu seronok, apatah lagi murid. Apatah lagi orang yang tengok kan. Lagilah kita boleh main kita punya dadu tu dekat atas skrin. Mesti dia orang pelik. Selalunya kita nak baling kan. Dia orang tekan je, dia boleh tengok dekat atas skrin, dadu tu berpusing. Jadi murid lebih fokus. Dan cikgu-cikgu boleh cikgu boleh merancang cikgu punya PDPC fun learning untuk akan datang 2 minggu akan datang ni. Okay, bukan untuk murid orientasi saja, untuk murid-murid lain. Kita nak menggalakkan murid-murid ni dan untuk ice breaking murid-murid ni datang ke sekolah kan. Jadi kita gunakan fun learning ni lah. Macam-macam tools yang ada dekat dalam kita punya math tools tu. Dia tulis math tools kat situ. Tapi bukan math saja guna. Cikgu Arab guna, cikgu Jawi guna, cikgu bahasa Cina guna, cikgu Tamil guna. Okay? Cikgu India guna. Bahasa apa pun boleh guna. Okay? Asalkan kita kreatif menggunakan magic box ni. Okay. Terusnya ada kita moving canvas ni ataupun kita panggil infinite dan saya akan terangkan sedikit untuk next slide. Okay, lasso tool ni bila cikgu pegang certain benda yang kalau cikgu dah tulis ataupun cikgu dah letak gambar, cikgu boleh besarkan ataupun cikgu boleh move cikgu punya gambar ke, cikgu boleh move cikgu punya tulisan ke. Lasso tool lah. Apa ni? Apa ni? Okay, sekejap Okey, sementara tunggu Cikgu Intan, saya nak macam tadi ada yang tanya macam mana nak sign in apa semua kan. Jadi sebenarnya
rakan-rakan cikgu bila sign in tu guna sahaja Gmail. Guna Gmail yang cikgu ada, cikgu tekan je mana-mana Gmail, terus je dia automatik kita boleh guna. Jadi macam tadi kalau cikgu kata ada yang tak ingat Gmail mana ataupun tak ingat password apa-apa semua, tak apa cikgu jangan risau. Malam ni cikgu sebab yang penting cikgu dah install, cikgu masuk sahaja dekat dekatnya Gmail, dia automatik boleh teruskan. Okey, kemudian untuk lebih detail, cikgu jangan risau, nanti kita akan ada PLC. Malam ni kita lebih fokus untuk dalam peperiksaan, jadi cikgu boleh explore. Maknanya cikgu boleh explore lagi lepas ni, kita akan terangkan lebih lanjut. Cikgu ada rakan-rakan JU dalam grup masing-masing, kita akan lebih fokuslah nanti. Jadi sekarang ni cikgu ambil dulu penerangan secara umum untuk setiap bahan yang diberi untuk kita fokus kepada peperiksaan. Okey. Teruskan semula Cikgu Intan. Okey, tadi saya berhenti dekat pen dekat laso Okey, laso ni cikgu gunalah untuk kalau kita nak extend dia punya size ke kalau kita buat shapes ke, kita nak besarkan size, kita nak besarkan kita punya fonts ataupun kita nak move kita punya gambar apa semua kita guna lasso tool. Kita drag saja dia punya ni, dia akan automatically dia akan select, dia akan pilih apa yang cikgu pilihlah tadi gambar ke font ke. Okey, seterusnya ialah drawing. Ni adalah font tool. Okey, macam-macam ada dalam drawing. Cikgu Nakoya boleh tunjuk sikit. Okey, dalam drawing ni, ni adalah marker marker pen yang ada dekat dalam tu macam-macam warna dan cikgu boleh tambah warna juga. Okey, yang first tu adalah marker pen. Cikgu boleh gunakan untuk tulis dekat atas cikgu punya canvas tu. Lepas tu dekat yang atas yang bulat tu, okey, yang tu boleh adjust dia punya ketebalan lah. Yang bawah tu pula untuk cikgu adjust dia punya warna. Kalau cikgu yang slow je warna, dia akan slow lah. Kita takkan nak slow kan warna yang kedua tu. Kita mesti nak yang terang sekali kan. Okay, jadi kita pakai yang paling last sekali. Okay, yang atas tu untuk ketebalan kita punya marker. Cikgu boleh gunakan untuk tulis ke atas canvas Okey, untuk yang kedua, untuk pens kita ada brush. Ada brush, pen, okey ada brush. Kita guna fungsi yang sama, lebih kurang sahaja dengan marker tadi. Kita gunakan untuk brush kita punya ni lah dekat atas canvas kita. Okey, dan seterusnya kita ada highlighter. Okey, highlighter untuk kita highlight certain perkataan ataupun ini lah highlight. Okey, highlight ni kita ada 5 warna saja. Highlight ni supaya cikgu ni lah macam dekat dalam kita punya main toolbar ni, ini guna highlighter lah. Wireless presentation kita guna warna kuning ni kan. Okey, magic box ni kita guna highlighter. Okey, seterusnya kita ada laser pen. Cikgu boleh explore saya kalau nak terangkan semua, cikgu nanti makan masa. Nanti ambil pula masa. Setengah jam dah ambil masa untuk terangkan main toolbar sahaja. Sebab banyak sebenarnya dekat dalam MyViewBoard yang cikgu boleh explore ni pen-pen sahaja ni. Baru sampai pen. Belum lagi. Kita ada lebih kurang dalam main toolbar ni macam-macam ada Kita ada nanti cikgu explore. Kita ada laser pen, kita ada AI pen, kita ada apa lagi tu? Kita ada picture tu, okey. Yang picture ni cikgu boleh tulis dan ni AI pen AI pen cikgu tulis saja gambar dan cikgu akan dia akan keluar gambar apa yang kita lukis. Okey, contoh dia akan keluar lah. Kalau first cikgu tulis dia akan ni. Okey, Okey, tadi kalau untuk bunga Cikgu Intan macam tadi kan ada pertanyaan kan yang rakan Ruku bagi tahu bila mereka guna iPad ada berapa tools saja mereka guna bukan laptop ataupun bahan ni sebenarnya untuk maklum sebenarnya dia ni merangkumi apa yang ada dalam kita punya laptop sebenarnya kan.
tools yang ada dalam laptop kita kan Cikgu Intan kan? Ni betul. Okey. Lagi satu, kita sebenarnya boleh guna ini untuk desktop, untuk Windows. Kalau kena offline, AI Pen ni tak ada rasanya. Jadi AI Pen mungkin kalau akaun biasa ada tak Cikgu Salwa rasanya akaun yang free. Dia ada juga tapi dia bergantung kepada laptop kita, mana apa yang tools yang ada dalam laptop kita tu. Okey. Seperti yang mana Cikgu Salwa beritahu tu, AI Pen tu depends lah. Okey. Free tiada untuk iPad. Okey. Okey, sebab download tu cikgu tengok kalau iPad cikgu jenis macam mana sebenarnya. Sebab kadang yang tu 3 akaun yang saya tunjuk tadi, ada Google, Microsoft, kalau cikgu pakai Microsoft. Kalau Apple kan, kalau Apple punya boleh lah kan. Okey, pens tadi, lepas tu yang seterusnya eraser. Macam biasa cikgu boleh erase kat sini, boleh erase certain part ataupun cikgu boleh erase the main screen ataupun every slide cikgu boleh erase. Okey, seterusnya ada shapes. Shapes ni ada shape 2D, 3D dan arrow-arrow ni keluar daripada shapes Arrow-arrow yang ada atas screen ni keluar daripada shape, ada line, ada kita ada table kat dalam tu, kita ada shape, kita ada volume untuk 3D, kita ada isi padu. Okey, lepas tu kita ada ni macam-macam dekat shape tu cikgu boleh explore. Okey, untuk typing pula ni ada 2, nanti dia switch kita boleh tulis untuk kita punya font, kita boleh tulis secara freehand ataupun cikgu boleh type. Font yang ada ni bergantung pada cikgu punya laptop yang install. Okey, Infinite Canvas yang macam tadi saya beritahu, Infinite Canvas ni untuk cikgu pen and zoom. Macam cikgu nak besarkan skrin cikgu, kita boleh kecilkan. Cikgu boleh tulis. Kalau tak cukup skrin ni, dia boleh pilih lagi. Kita boleh tulis kat tempat lain lagi. Dalam satu skrin ni, banyak tempat lagi kita boleh tulis. Lepas tu cikgu boleh double klik. Nanti cikgu boleh pergi balik dekat skrin mana yang cikgu tu mula-mula kita present ni. Lepas tu kita nak tulis kat skrin lain tapi guna atas canvas yang sama. Atas canvas yang sama kita boleh pen dan zoom kan. Ni guna yang ada tangan tu. Infinite Canvas. Okay, yang saya beritahu tadi shapes tadi. Yang ni shapes ni pun ni antara tools yang best lah dekat dalam kita punya main toolbar. Okay, AI sekarang guna semua AI. Kita tulis ni, kita tulis dia akan keluar apa yang kita nak. Macam yang ni kita lukis dan dia akan keluar apa gambar yang kita nak lah. Dan jadi kita pilih lah apa benda gambar yang sesuai, kita boleh pilih. Kalau gambar kita nak cantik, kita kena lukis saja cantik. Kadang-kadang gambar tu dia depends on apa benda yang first sight, maksudnya dalam pertama yang kita lukis dia akan keluar gambar yang pertama. Okay, bila kita dah penuh barulah dia dapat detect apa benda yang kita nak lah. Okay, ini yang keempat ni ialah embedded. Okay, embedded kita punya web ni Yang ni dia akan keluar dekat kita punya main toolbar sekarang. Dia akan keluar sebelum kita punya Infinite Canvas. Okay, yang ni kita boleh pilih kita punya. Kita boleh pilih kita punya nak apa yang original punya ni embedded browser ni. Okay, Cikgu Nakia boleh tunjukkan tak embedded browser ni? Kalau dekat main toolbar kadang dia dah keluar kat situ ataupun nanti cikgu tengok dekat bawah sekali belah kiri. Okay. My Viewboard sekarang dia boleh bergabung dengan kita punya Magic School Sekarang dia dah boleh dia dah integrated dia dah sekarang. Okay, jadi cikgu bila type dekat AI punya ni, sekarang cikgu dah boleh guna Magic School AI dekat dalam My Viewboard Lepas tu cikgu boleh tengok ViewSonic original ni. Macam-macam ada Cikgu boleh explore kat sini. Kita boleh tengok mathematics punya program kat sini. Kita boleh tengok science punya English atau kita boleh cari HIP. Okay, ada chat GPT juga. Kita boleh type apa benda yang cikgu nak cari, boleh gunakan embedded browser. Okay, window toggles ni yang macam tadi lah. Kita boleh switch antara kita nak pakai pen, okay, kat luar
ataupun kita switch balik kepada window kita punya canvas. Okay, next. Okay, laju. Dah berapa minit saya ambil masa Cikgu Hema ni. Okay, background ni Cikgu boleh ambil kat view Sonic punya view original juga. Kat bawah tu sebelah kiri, bawah sekali tu ada sebelah kanan nanti. Dekat yang pertama tu, dekat latar belakang tu dia ada, kita boleh pilih warna. Okay. Yang kedua tu adalah gambar yang memang ada dekat dalam kita punya background yang dia dah suggestkan. Ada juga yang kita boleh add on yang kita boleh tambah kita punya background sendiri ataupun kita boleh tengok ada My Viewboard original lah. Ada gambar, macam-macam gambar yang cikgu boleh tengok. Sebab dia kalau ada My Viewboard original, dia ada ikon kat bawah tu. Menunjukkan My Viewboard original tu kita ambil daripada ni lah. Okay. Macam ni ada apa? Ikon My Viewboard kat bawah tu ada My. Kalau kita ambil My Viewboard original. Okay. Seterusnya rasanya itu saja daripada saya kot. Saya pass pada JU yang lain supaya saya tak bercakap dengan lebih panjang lagi. Kalau saya bercakap kan susah nak berhenti. Okey, saya pass kepada JU lain. Silakan saya pass semula kepada Cikgu Salwa. Okey, terima kasih Cikgu Intan. Okey, rasanya jelas dan tidak banyak persoalan kan untuk untuk yang diterangkan. Jadi oleh itu kita teruskan lagi dengan Cikgu Hema. Sebelum Cikgu Hema mulakan, saya ingatkan juga kepada rakan-rakan yang bertanya, link kehadiran akan diberi pada akhir bengkel. Kemudian recording ada, jadi akan diberikan juga selepas bengkel ini ke dalam kepada JU-JU setiap kumpulan. Okey, dipersilakan Cikgu Hema. Okey, terima kasih Cikgu Salwa, terima kasih JU, Cikgu Intan, sangat hebat. Dia memakan masa saya. Sebab itulah kelebihannya My Viewboard, bila kita mula bercakap ni kita tak akan berhenti sebab keunikan dia. Nama saya Hemarani Munisami daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indapura yang mengajar kursus dandanan rambut. Okey, hari ini saya akan sharekan beberapa. Adakah Cikgu Salwa, adakah saya akan bermula daripada slide ni? Boleh teruskan lagi satu slide. Cikgu Raka. Okey. Kalau biasanya cikgu-cikgu dah install, cikgu akan explore slowly. Okay, cikgu jangan risau, cikgu jangan gementar bila explore ya cikgu, sebab saya pun mula daripada zero. Kita ada sifu kita, cikgu Ruth. Bila-bila masa cikgu tak faham, cikgu tanyalah dia. Ataupun tanyalah dalam group. Semua rakan yang explore mengikut dia, mereka akan ajar kita satu persatu. Okay, dalam aktiviti ini kita boleh copy paste, kita boleh upload ataupun copy paste gambar-gambar daripada Google search, dan ini paparan yang cikgu nampak dekat kiri. Sebelah saya adalah kiri, yang ni kita padam, yang ni adalah log, yang ni nak gerak kat mana. So ada setiap ni cut and paste, besarkan, kecilkan, kita boleh edit, kita boleh masukkan dalam drive kita. Banyak aktiviti yang kita boleh gunakan. Yang ni kita lebihkan kepada open-ended question. Kita letakkan satu gambar, daripada satu gambar tu kita minta murid-murid tu untuk mengembangkan idea. Okay, lagi satu adalah cikgu kelebihannya, cikgu boleh apply juga duta guru cikgu digital. Okay, di mana cikgu boleh gunakan satu-satu ni, cikgu boleh share juga. Bukan hanya kita dapat mengenali viewboard, tapi kita juga dapat peluang-peluang untuk lain. Okay, next slide cikgu. Yang ni memang best, saya pernah try sekali. Tapi saya memang pernah tengok kawan-kawan yang lain buat. Okay, yang ni kita record kan, kita nampak kita punya screenshot, kita boleh record, kita boleh kecil besar kan. So kita boleh rekodkan video kita dekat paparan ni, merakam video, dan kita boleh jadikan PDP kita lebih interaktif. Di mana kita tak perlukan pelbagai
orang kata apa, pelbagai tools untuk cut and record lah ni lah. Tapi yang ni memang bagus bila kita buat semua features yang ada ni akan membantu kita menjadikan video kita untuk PDP akan lebih menarik. Yang ni magic box, cikgu tak payah cakap. Sebelum ni Cikgu Intan dah cakap macam-macam kita boleh. Tapi apa yang saya suka adalah Kak Imbas, Dice, orang kata apa ni? Okay. Macam mana saya tak tahu nak cakap, tiba-tiba lupa pula. Okay, yang ada lampu, yang ada tikai. Yang belakang hujung lima ni memang popular dalam kelas saya sebab memang senang untuk diaplikasikan. Sebab since saya tak mengajar matematik dan sains, tool-tool yang kat depan tu saya memang tak guna. Saya hanya gunakan yang 5 kat belakang. Yang ni sebelum ni Cikgu Intan dah cakap macam mana cara menggunakan jam. Okay, next slide Cikgu. Yang ni semua untuk kelebihan guru matematik, guru sains yang memang ke arah STEM. Saya tak explore, so saya tak berani nak cakap kat sini. Tapi memang best. Bila kita tengok kawan-kawan kita share, memang bagus. Next slide share, Cikgu. Ini pun untuk matematik, sains. Next Cikgu, untuk AdMaths pun boleh digunakan. Next slide Cikgu. Ini pun lebih kepada geografi, sains, matematik, fizik, bab ke arah STEM, sains. Okay, next slide Cikgu. Ini pun ke arah science stream. Next Cikgu. Okay. So saya minta maaf untuk masukkan simbol matematik ni. Cikgu matematik lebih pakar, mungkin cikgu boleh tunjuk. Yang ni memang power cikgu, kad imbasan. Cikgu boleh upload yang nampak kuizik tu, cikgu boleh upload gambar dan cikgu bila flip kat belakang pun cikgu boleh letak gambar. Kita letak soalan satu ataupun yang bahagian soalan satu tu cikgu boleh letak tema. Okay, bawah tu kita letakkan soalan dan kita minta murid untuk memberikan jawapan dan bersama dengan justifikasi, menggalakkan murid untuk memberikan justifikasi sebab benda ni adalah sangat-sangat penting bila kita masuk ke alam pekerjaan. Macam kita nak buat apa-apa, kita perlukan justifications. Macam tu juga kita perlu mendidik anak kita bahawa macam mana bila kita nak jawab ni adalah jawapan, so macam mana kita nak menjadikan justification untuk soalan tu, itu adalah jawapan. Jadi macam sebelum ni Cikgu Intan dah kata embed kan, so kat sini automatically boleh minta pelajar cari jawapan menggunakan Google. So ini bukan menggalakkan kita meniru ataupun memudahkan jalan, tetapi kita menggalakkan murid-murid kita explore lagi penggunaan digital. Bukan My Billboard sahaja, tapi penggunaan pencarian jawapan dalam Google tu, Google Search tu akan menarik lagi minat murid dan menjadikan sesuatu subjek tu sangat-sangat mudah, dan bila murid rasa mudah, pembelajaran itu akan mencapai objektif yang ditentukan. Okay, bila kita flip kat belakang, kita akan bagi jawapan dan kita boleh teruskan sebelum previous slide cikgu sekejap je. Okay, bila kat belakang tu kita boleh terangkan justification. Okay, slide seterusnya. Okay, yang dadu pun macam Cikgu Intan dah kata, kita boleh letak nama, kita boleh letak ayat, kita boleh letak gambar macam-macam, dan ini akan menarik lagi minat murid. So, kelas kita akan jadi interaktif dengan penggunaan pelbagai sumber yang ada dalam kelas hanya menggunakan My Billboard. Okay, next slide Cikgu. Rasa Hancock next. Itulah kanta pembesar. Okay, walaupun paparan ini menunjukkan subjek sains, tapi saya menggunakan dalam khusus dandanan rambut untuk murid pendidikan masalah. Sebab bila kita letak papar banyak, kita nak fokuskan kepada satu, kita gunakan kata pembesar dan dia akan amat-amat membantu untuk memfokuskan. Okay, next slide cikgu. Okey, yang spotlight ni, ini adalah bahagian kimia, tak silap saya. Tapi dalam kelas saya akan letakkan banyak alatan rambut dengan bahan dan alatan. Dan saya akan spotlightkan satu-satu untuk murid
neka dan menerangkan keperluan ataupun kepentingan penggunaan alatan dan bahan. Bidai pula digunakan untuk murid yang bermasalah pembelajaran. So kita letak banyak-banyak ayat, kita turunkan bidai sedikit demi sedikit di mana murid boleh fokus. Dalam tulisan tu kita boleh letak macam Cikgu Intan dah kata, kita ada spotlight, kita ada highlight, kita boleh letak dan turunkan sedikit line by line dan dia akan menggalakkan murid itu untuk membaca, menguasai membaca dan menulis melalui MyViewBoard. Next slide Cikgu. Okey, ini adalah cara-cara bagaimana kita nak simpan ataupun nak bukan new ataupun export. Okey, bila kita dah buat satu slide, cikgu boleh tekan file dan save. Save dalam sekejap itu. Okey, kita savekan file kita. So cikgu boleh simpan banyak-banyak file dan bila kita perlukan kita boleh keluarkan dan dia boleh jadikan simpanan kita untuk masa hadapan dan menggunakan balik. So apa yang kita embeddedkan dalam video, lagu, Google search punya, semua ada di dalam tu dan ia akan memudahkan sebab dalam satu slide kita telah letakkan banyak sumber rujukan. Dia adalah sangat-sangat penting. Bila cikgu dah praktis banyakkan membuat slide, cikgu akan tahu macam mana nak gunakan ni. Okay, dia ada new, open, save, save as dan juga export. Okay, next cikgu. Okay, yang ni import file PDF, PowerPoint, audio, video, dokumen, picture. Okay, yang ni bila kita tengok local disk dengan Google Drive, cikgu boleh letak je simpan dalam. So ini ni agak mudah cikgu bila cikgu dah nak save, cikgu dah tahu. Okay, skip cikgu. Sebab kita kekurangan masa. Okay, MyViewBoard original content. Okay, bila cikgu tekan nak cari slide, cikgu boleh cari. Banyak konten dah ada dalam MyViewBoard. Cikgu boleh download dan modify menggunakan kreativiti cikgu. Semua bergantung kepada kreativiti cikgu. So bila cikgu nak explore je lah cikgu. Yang cikgu mungkin ada yang rata-rata rasa ingat, oh mahal kena beli. Tak cikgu, cikgu boleh explore dengan yang percuma dulu. Setiap tahap yang cikgu lulus, cikgu akan dapatkan free tu, gunakanlah, explore lah cikgu. Sebab kita, yang ni yang basic. So tak perlu cikgu nak kata, oh saya nak keluarkan duit, saya dah banyak keluarkan duit. Tak, gunakanlah apa yang MyView. Kalau cikgu rasa cikgu boleh gunakan, cikgu tambahlah sebab memang ada promosi sampai 70% yang cikgu akan dapat diskaun dan cikgu boleh guna. So before that, kita mulalah dengan apa yang ada basic yang free itu bagi kita memantapkan lagi PDP ke arah pendigitalan. Okay, next slide cikgu. Okay, yang ni yang MyViewBoard Originals ni dia ada embedded embed browser dan laman MyViewBoard. Yang ni dah diterangkan oleh Cikgu Intan. Bila kita buka, kita install, kita dah nampak dah benda-benda ni. Okay, next cikgu. Yang ni paling menarik. Okay, saya masih explore benda ni. Sebab dah cuti kan, kita belum try lagi dekat kelas, tapi benda ni bila saya sendiri buat pun memang agak teruja cikgu. Wah, bestnya kita boleh hantar kerja melalui JPEG, kita boleh adakan pop quiz, kita boleh sediakan soalan-soalan, pelbagai soalan, format. Memang interaktif dan cikgu boleh gabungkan pelbagai aktiviti untuk menilai murid ataupun mencungkil perasaan ingin tahu ataupun kita sendiri boleh menilai tahap pemahaman murid terhadap topik yang kita ajar tu mereka kat level mana. So penggunaan features ni akan membantu kita membantu menilai proses PDP kita untuk membaikkan lagi proses PDP kita seterusnya. Okay, next cikgu. Okay, siapa yang nak scan, boleh scan. Saya dah scan tapi dia kata dia punya
ni tak ada online. Maksudnya kalau cikgu macam cikgu Rudlin ni tak ada dalam online, so tak boleh interaktif. Kalau cikgu yang punya, kalau cikgu memang ada online, tapi murid cikgu scan, cikgu masuk, dua-dua boleh berinteraktif. Masa saya scan, cikgu Rud tak ada online. Tapi sekarang saya tak tahulah cikgu Rud dah masuk online ke tak. Mungkin cikgu boleh screenshot ni, boleh try nanti. Cikgu Noain guna yang Cikgu Noain punya yang QR code. Yang ni just pangkar, deletekan dia, lepas klik yang Cikgu Noain punya dekat atas ya. Untuk dapatkan link dia. Kalau cikgu sendiri kita guna, kita boleh letak QR kita sendiri. So murid boleh berinteraktif dengan kita. So yang ni semua boleh letakkan sebagai evidence yang kita memang buka dekat menggunakan atas. pendijilitan dalam kelas. So bila cikgu nak masuk mana-mana pertandingan, cikgu boleh gunakan, hanya gunakan My Viewboard ni. Murid saya dah explore YouTube, dah explore Google, dah explore video, dah explore macam-macam. PowerPoint, hanya dengan satu kita boleh mempelbagaikan penggunaan ICT dalam PDP kita. Next slide cikgu. Okey Cikgu Hema. Dah. Okey. Jadinya yang slide ni kan? Last. Ya betul. Okey. Jadinya okey, untuk rakan-rakan guru yang lain, malam ni bengkel kita berakhir di slide yang ke-31 ni. Jadi jika ada persoalan boleh ajukan. Kemudian untuk seterusnya kita akan sambung bersama-sama JU masing-masing dalam PLC grup masing-masing nanti. Jadi ada masalah, ada pertanyaan boleh diajukan, dan juga di ruangan chat juga ada diberi link kehadiran untuk rakan-rakan isikan. Okey, jadi sebelum kita berakhir ni, bolehlah tanya apa yang masih sama-sama daripada Cikgu Intan ke Cikgu Hema bagi tahu tadi. Rakan-rakan rasa macam mana? Rasa sebenarnya yang mudah kan? Betul tak? Kan ada rasa macam sesuatu, baik, boleh tanya. Atau ada persoalan lain yang hendak ditanya? Kalau ada tak dekat sini yang dah start explore? Cuba bagi thumbs up ke, bagi hint ke, bagi tahu yang dah try. Atau memang tak pernah try lagi daripada yang mula-mula hari tu kita minta hari tu. Daripada kita join daripada rakan-rakan join hari tu. Okay, rakan-rakan? Okey. Sebab kita dah 1 jam bersama, mungkin dah rasa macam banyak input yang diterima, tapi itulah antara soalan-soalan yang akan diberi dan soalan-soalan yang bakal dijawab oleh rakan-rakan. Jadi rakan-rakan jangan segan silu untuk bertanya, dan rakan-rakan jangan senyap je dalam grup masing-masing. Sebab dalam grup masing-masing ada 2 atau 3 JU yang telah diberi. Tugas mereka untuk membantu dan juga memberi memberi ruang kepada rakan-rakan untuk lebih memahami. Jadi dalam grup tersebut rakan-rakan tanya saja apa sahaja yang rakan-rakan ada masalah. Pasti rakan-rakan JU tersebut akan bantu. Jadi rakan-rakan kena ingat, rakan-rakan akan ambil exam pada 18 Mac nanti kan? Semua orang akan ambil exam. Jadi daripada hari ini, daripada penerangan, daripada Cikgu Intan, daripada Cikgu Hema dan juga Explore sendiri, ada masalah je tanya terus. Ada je yang tak tahu, tanya je terus. Okay?
Jadi pada yang tanya ada tak diberi nota atau slide ke dan sebagainya, jangan risau. Semua JU ada. Mereka pasti akan bagi. Mereka pasti akan tolong. Okey? Jadi tugas pertama rakan-rakan yang pertama pastikan dah download, dah install, dah sign in, kemudian isi maklumat rakan-rakan pada Google Form, kemudian progress latihan sampai mana progress rakan-rakan sentiasa rakan-rakan catat. Okey, ada apa nak tanya tak? Sebab kita dah 1 jam dah bersama malam ni dengan keadaan cuaca yang sejuk, hujan semakin lebat kalau di tempat saya lah. Hai, Semakin lebat. Okey, you Cikgu Amirul. saya nak tanya sebab saya tengok dalam saya punya billboard, tak semua function ada tau, tak ada semua tools ada. Jadi jadi macam terhad lah bila saya nak explore tu kan. Tapi tadi bila saya tengok yang full version ni nampak macam banyak lah. Saya nak tanya, kalau kita betul-betul nak guna benda ni, kalau nak full tu kita kena bayar je. Itu macam mana? Thank you. Okey, yang pertama Cikgu Mirul, kelebihan Cikgu Mirul dah berada bersama-sama dengan kita dalam ni. Cikgu Mirul bagi lulus nanti pada 18.3, Cikgu akan diberi ada satu voucher yang mana Cikgu Mirul boleh menggunakan voucher tersebut untuk mendapatkan free nanti tools-tools yang tiada tadi. Cikgu Amirul punya guna Windows ke atau guna Mac? Saya guna Windows. Guna Windows ya? Ya, Bukan guna versi online ya, guna yang download punya dalam laptop betul, kan? download. Okey. So, bila dia akaun percuma, ada sesetengah sikit lah, ada sikit fungsi dia telah di-lock. Jadi, cikgu perlu menggunakan akaun premium ataupun akaun berbayar ke atas. Jadi, nanti seperti apa yang Cikgu Siti kata, kalau cikgu lulus untuk ujian, nanti kita akan beri 3 bulan percuma untuk cikgu akseskan semua fungsi dalam whiteboard cikgu. Tapi kalau cikgu pakai komputer, kepada cikgu yang pakai komputer Mac, dia memang kurang sikit fungsi dia berbanding dengan Windows ya. Macam tu. Okey, boleh jawab soalan cikgu? Okay, thank you. Okey, welcome. Okey, ada lagi rakan guru yang tanya, soalan ni dalam objektif ke dalam subjektif? Jadinya, cikgu jangan risau sebab soalan memang semua ada pilihan jawapan. Maknanya objektif. Dan dalam objektif, cikgu jangan risau. Soalan memang semua yang ada dalam nota, dalam penerangan bengkel Cikgu Intan, Cikgu Hema bagi dan akan ada PLC dalam kelas nanti. Menjawab kan cikgu kan? Okey, lagi. Cikgu jangan risau berkaitan dengan exam sebab cikgu pasti akan lulus kalau cikgu follow, cikgu tengok recording, cikgu follow JU yang ada dalam setiap group. Maksudnya setiap JU tu akan bantu cikgu untuk lulus. Jadi cikgu jangan risau. Cikgu nanti tengok balik recording, cikgu explore sikit-sikit, cikgu tengok slide yang diberi. Nanti akan akan ada bantuan daripada JU yang ada dalam setiap group tersebut. Jadi lepas ni cikgu pastikan cikgu masuk kelas PLC tak mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh JU kumpulan masing-masing. Okey, okey. Okey, Cikgu jadi Siti ada soalan. ya saya. Soalan, beberapa soalan lah. Adakah kita kena switch on kamera ketika menjawab soalan? Cikgu jangan risau cikgu sebab soalan bukan online. Bukan online macam apa? Macam ni, cikgu jawab macam Dia bukan macam Google. dia macam Google. Dia cikgu jawab secara macam ni soalan objektif. Nanti dia cikgu jawab dalam soalan tersebut, link yang diberi macam biasa je. Dia ada masa dia, cikgu boleh jawab. Cikgu jangan risau. Kita tak macam yang
Kalau cikgu pernah ambil exam Google yang apa Google tu apa salah, tak adalah sesusah itu. Tapi jangan risau. Okey, rakan-rakan guru, saya mohon semua buka kamera untuk kita ambil gambar sebagai bukti hadir untuk bengkel malam ni. Dan saya harap rakan-rakan guru yang